Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara kursi majlis, Pak Aziz, Ustaz Megat Abdul Wahid yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Lama memang tak jumpa Pak Aziz dengan Pak Zali ya. Saya panggil Pak Hamzah. Beberapa kali dia mengajak saya 3-4 kali. Ya Allah, kebetulan yang diajak tu tak dapat nak lari daripada program yang telah diatur. Namun alhamdulillah, syukur kepada Allah, agaknya janji Allah dia nak temukan saya balik dengan tuan-tuan dan puan dan juga dengan Ustaz Megat Abdul Wahid. Saya tak pernah jumpa dengan dia dan saya syukur kepada Allah tadi dalam kuliah Ustaz, saya pun mendapat manfaat daripadanya. Merupakan tadi majlis ilmu. Hadirin tuan-tuan dan puan yang selamat sekian. Ilmu ni, Nabi Ibu kata, kalau nak dunia cari ilmu, nak akhirat cari ilmu, nak dunia akhirat cari ilmu. Sebab itu dalam Al-Quran serupa dengan Bible, ada sepotong ayat sama. Orang putih, orang Bible kata, are they equal those with knowledge and those without? Dalam Quran kita, adakah sama manusia yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sebab itu Allah memberikan ganjaran lebih kepada orang yang berilmu daripada yang beriman. Hadirin semati sekalian, oleh itu saya tadi mendapat manfaat juga bersama dengan Ustaz kuliah tadi. Dan saya syukur kepada Allah SWT dan berbangga bahawasanya masyarakat di sini, khususnya surau Pak Aziz, surau Al-Hidayah, daripada dulu, daripada daif sampai hari ini alhamdulillah duduk pun dah selesa duduk atas tile kemarin. Dan alhamdulillah ini adalah kemajuan, tapi yang lebih penting kemajuan yang melalui ilmu dia menghebatkan yang di sini, iaitu iman kita. Alhamdulillah, sesungguhnya Nabi berpesan, dia kata carilah ilmu. Mula dengan ilmu dulu lah. Carilah ilmu, kerana belajar itu ibadah. Belajar ibadah. Menuntut ilmu pergi jauh-jauh, jihad. Jihad. Mengulang lah, dah tahu dah ustaz dia mengajar, kita dah tahu dah. Mengulang ilmu, tasbih. Ustaz pula mengajar ilmu, sedekah. Dan memanfaatkan ilmu kepada masyarakat, kepada orang lain. Nabi junjungan kata adalah menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Satu tanda. Alhamdulillah, saya berkesempatan bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri ganjaran kepada kita dan letakkan kita dalam kalangan orang yang sentiasa nak mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hormati sekalian. Kalaulah apa yang Ustaz mengajar tadi, dan kalaulah masyarakat semua macam ini, digunakan surau masjid untuk kita sujud, untuk kita tunduk, untuk kita tawaduk kepada Allah SWT, apa yang dikatakan oleh kursi majlis kita tadi tak berlaku. Manusia ni kalau dia cerita Abu Hasan 40 orang pencuri, dia perompak pencuri, dia ada kumpulan 40 orang, dia nak ajar tak pencuri dan perompak tu tawaduk, takut pada Allah, bertakwa, solat, akhlak baik, dia nak ajar tak? Kecuali dia ajar bagaimana nak mencuri. Sebab kalau manusia yang 40 orang tu tadi semuanya jadi manusia beriman, maka dia kalah lah pertandingan dia, siapa nak jadi ketua esok, kalah dia. Jadi lagi baik aku teruskan membudayakan budaya rasuah, budaya mungkar, sebab aku barulah boleh jadi jagoan kepada yang rasuah dan mungkar. Dan kita takut. Jadi Ustaz kata, dia kata umat, saya nak sebelum Ustaz masuk ke bab Ustaz dia, Imam Ghazali kata, saya nak sebut 3 U, ummah, ulama, umara. Kita ni semua masyarakat ummah, kita umat. Baiknya umat ni di tempat kita, baiknya umat di seluruh Malaysia ni, kalau terdapat, bukan saya kata, Imam Ghazali kata 2 perkara, iaitu ulama'nya baik, umara'nya baik. Bila ulama' baik, umara' baik, baru baiklah umat, baiklah masyarakat. Kalau
Kalau masyarakat tu penuh dengan masalah rasuah, tipu daya, dengan anak luar nikah. Saya tadi baca anak luar nikah dah ratus ribu. Na'udzubillah min zalik, 267,000 kalau tidak salah saya, ada anak yang tidak ada berbapa, yang ada bapa tapi tidak dikesan bapanya. Masya Allah. Jadi ini masyarakat, adakah masyarakat baik? Kalau masyarakat tak baik kerana ulama dengan umarah. Pasal apa? Imam Ghazali kata kalau ulama dia lebih takut kepada hamba Allah. Dia takut pada menteri, takut pada menteri besar, takut pada menteri khair tu? Menteri agama. Dia takut pada menteri besar, dia takut pada sultan lebih dia takut pada Allah. Jawab dia, inilah dapat masyarakat. Umarah pula, pemimpin pula, bila dia zalim, tadi Ustaz dah terang, dia hak orang dia ambil, dia tidak memberi hak kepada yang berhak. Hak orang dia ambil, tapi hak orang tu dia tak bagi. Contoh, kalau kita ada 200 ahli parlimen nak bagi peruntukan, contohlah kita bagi hak sayang-sayang kita je, hal tu tak dapat. Sebab tu bersuara tak dapat peruntukan. Parlimen Negeri Mahuta pun tak dapat bekas sayang tu. Saya dulu ni, surau ni menjadi saksi. Saya dulu sebelah sana lah, sebelah sana lah. Tapi saya sini saya tak kurang, kalau dijemput saya datang. Kalau minta saya bagi, tak saya kata tak ada. Kalau Pak Aziz hadir pula, saya minta dengan dia pula. Jadi memberi hak kepada hak. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan berhasil baik, ada kuliah tadi, dan saya pun berasa syukur kepada Allah dapat juga berkongsi hari ini. Nanti kalau kita tengok hari akhir ni lah, tengok tadi yang dibuka oleh Saudara Musi Majlis itu. Saya nak sebut pasal malu lah. Nabi Daud AS berdoa kepada Allah SWT, ya Allah Tuhanku, berikan kebaikan kepada 4 perkara kepada aku, baru jauhkan 4 perkara yang keburukan daripada aku. Antara buruk yang dia tak nak, satu dia kata, jauhkan aku daripada memiliki isteri yang mempercepatkan ubanku. Cepat uban, maknanya umur saya ni baru 64, uban tak lagi, Alhamdulillah. Rambut dia gugur. Yang kedua dia kata, antaranya lah, saya tak sempat nak baca semua. Dia kata, ya Allah Tuanku, janganlah aku ni ada kawan, rakan, kenalan, jiran yang melihat keaiban aku dia siap, melihat kebaikan aku dia pedak. Nabi Rasulullah SAW kata, bukan golongan aku manusia yang 4. Yang ringkas je, hati dia dengki, adu domba laga orang, umpat-ngumpat, mengaib-aib orang. Aib. Dia umpat untuk mengaib. Dengki, adu domba, saya bagi dalu. D-A-L-U, dengki hati dia. Tengok, dengki. Ada tak pemimpin-pemimpin kita atau bekas-bekas pemimpin kita di Kuala Lumpur, hati dia, ya Allah, dendam, dengki, krepot. Tak tahu, saya tak ada, saya tak nampak. Adu domba, laga sana, pergi sini, laga sini, pergi jumpa Tok Guru ni Aziz, dicocok, dia suruh lawan dengan Haji Adi kamu Haji Adi ni Aziz ni dah terlalu ini ada. Adu domba, melanat orang, umpat-ngumpat untuk mengaib orang. Mereka yang melindungi keaiban tu, kalau dia datang kelas ustaz ni, ada hadis kata mereka yang melindungi keaiban sesama manusia di dunia, Allah lindungi keaiban dia dunia dan akhirat. Mereka yang melindungi keaiban sesama manusia di dunia, Allah lindungi keaiban dia di dunia dan di akhirat. Tapi kerana dia jahilnya, membawa kepada kebatilan. Kejahilan bawa kebatilan. Sebab tu dapat tu politik kita hari ini kelam kabut. Datuk Pozi cakap macam ni pula. Dulu tak cakap macam ni. Tuan-tuan, Ustaz, saya kalau salah Ustaz, dia Nabi satu hari, Nabi Muhammad SAW satu hari tengah duduk, dia berenung ke langit. Renung-renung ke langit, tiba-tiba bersama dengan dia Abu Zar. Abu Zar ni tengok je Nabi duduk renung ke langit. Tiba-tiba Nabi tersenyum, tersengih, nampak gerham dia. Maknanya Nabi suka sangat. Abu Zar ni masa dia muda, dia hero. Makanya Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa pula? Kenapa kamu senyum? Rasul kata, aku mendapat alamat ni, ringkas ni. Alamat dari langit, insan, manusia, umatku,
yang mati dalam iman, Allah tempatkan dia di syurga. Tapi kalau baca tafsir itu maksud dia gini, Allah dia pandang kita pada usia yang tua ni, ujung-ujung. Dia tak pandang awal kan. Tengah-tengah dulu saat saya ambil duit Pak Aziz, dia tak kira dah. Dia tengok sekarang, dia tobat dan minta maaf tak. Dia tengok sekarang. Dia tengok yang penghujung. Dan saya syukur kepada Allah SWT, saya penghujung ni, saya bersama-sama dengan tuan-tuan, bersama dengan Ustaz, insyaAllah. Jadi kita, bila tuan-tuan, saya tengok tadi ada kelas ni, saya berasa minta maaf ni, dia cakap ikhlas. Kalau ada masa lapang, saya nak datang setiap minggu kalau boleh. Kalau ada masa. Tapi janganlah buat setiap minggu solat. Dan dengar, kita nak cakap. Alhamdulillah. Jadi saya nak ringkas cerita. Tengok isu-isu yang akhir-akhir ni. Benda pelik-pelik. Tuan-tuan sedar tak? Duit kita ni, rasuah, duit komisen, duit lah maaf tu cakap, patut tak cakap, duit kotor-kotor lah. Dibawa lagi keluar pada negara kita sebanyak 100 bilion ringgit satu tahun. 100 bilion ringgit. Siapa bawa ni? Orang yang ada kuasa lah. Dibuat macam mana? Dia tak hantar melalui bank. Kerana ada bank negara. Dia buat melalui Cetia, macam-macam lah. Money changer. Orang macam mana ni? Orang ni ambil duit mana? Orang ambil duit kotor ni. Orang ada kuasa. Ambil duit 100 bilion. Sebab tu barang-barang semua naik. Tadi Imam Nawawi kata, pemimpin mesti jaga rakyat dulu. Kehadiran pemimpin mesti memudahkan urusan rakyat. Bukan kehadiran rakyat memudahkan urusan pemimpin. Pemimpin, umara, kehadirannya, itu Nabi pun kata, sebaik-baik manusia, kehadirannya memudahkan urusan orang lain. Tapi ini dah beza. Itu bank ikut duit. Ini tak ada. Mesti kata tadi, tengok cara dia orang. Sianya dia belum tahu lagi, orang tu belum tahu lagi. Pak Aziz kata lakukan tu, dia dah kapal dah, umum dah. Orang tu macam rupa macam Pak Aziz. Tadi saya tengok, Datuk Seri Anwar nak pergi menerangkan di mana ada satu tempat di Kuala Lumpur, di Gombak. Nak televisyen, nak terang televisyen tak boleh, nak terang radio tak boleh, nak pergi surat khabar tak terima. Kita nak surat khabar kita tak terima, nak buat itu tak terima. Paham tak dapat dia hariannya. Dia bagilah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kita minta pun tak dapat. Tapi bila kita nak buat ceramah, tak boleh dalam kawasan macam kawasan kita ni, dia tak bagi. Berserbu boleh. Dah terjadi tadi semalam. Budak-budak muda ni ambil batu, lempar kepala, ambil kursi, pukul kepala. Sudah mula. Kita tak nak hura. Tapi jangan minta pemimpin umarah tadi, jangan minta. Dan ulama sepatutnya dialah memandu umarah. Tapi kita tak dapat ulama yang macam tu belum lagi. InsyaAllah dengan banyak-banyak program macam ni, insyaAllah bila zahirnya insan yang beramanah, yang bertakwa, kita akan dapat pemimpin yang bertakwa. Jadi saya syukur kepada Allah, program-program macam ni. Saya ulang sekali lagi. Bila kita ingat kecil je, kita ni berapa orang je? Ya, 30, 40, 50 sini, 50 sana, 50 cenduk, 50 kebaikan. Yang ini boleh mempengaruhi orang lain. Bila ramai yang beramanah, bertakwa, kita nak memilih esok. Kita nak memilih pun, kalau kamu lihat muka, baiki dengan tangan, tak boleh tangan dengan hati, dengan lisan, tak boleh lisan dengan hati, itu semua iman. Kita nak guna tangan kita, guna tangan untuk membawa kita ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Ni buat nak itu dalam hati, aku nak cari orang yang boleh membawa aku lebih hampir kepada Allah daripada orang yang membawa aku jauh kepada Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita jangan silap. Tak payah jadi macam Muslim dan sebagainya. Hadirin yang hormati sekalian, saya kata itulah saya nak cerita. Saya malah nak cerita secara detail lah, isu-isu pasal lain kali. Saya berhasrat memang nak bawa Tok Guru Ni Aziz, kalau boleh. Tuan-tuan nak tak? Tak dapat, insyaAllah Tok Guru Ni Aziz ke Haji Hadi ke, sama-sama dengan Anwar ke, tak kira lah, insyaAllah. Kita cuba bawa kemari sekali. Tak kira telefon, senang ulang. Kalau tak dapat senang ulang apa, dia berserah. Tak dapat berserah pun di Kuala Lumpur juga.
Jadi inilah, dan akhirnya saya nak tadi ilmu ni yang diwajibkan dua, dunia baik, akhirat baik. Ilmu akli, ilmu naqli. Saya nak mengajar tuan-tuan meningkatkan kesedaran. Berhampir dengan kita, bagi saya 2 minit je lagi. Berhampir dengan kita satu kilang akan dibina. Nama kilang tu Linas. Dan saya ada nantikan kita bagi. Lepas habis ni kita nak bagi semua. Kilang ni semua negeri tolak. Kerana dia punya hasil dia tu keluar radioaktif. Radioaktif dia tak terlibat dalam setahun 2 tahun. 10 tahun esok tuan-tuan tengok isteri kita mandul, anak kita kanser. Dan ini dah di Perak dia cuba nak buat yang tu tak jadi buat, dah mati 80 lebih orang kerana kanser. Ada seorang sahabat kita tadi, dia nak lain kali dia nak menceritakan bahawa ayah dia pun mati di Perak, tempat yang dia buat tu, kerana akibat dia kanser. Ini kilang ini semua negara tak nak. China yang ada dalam dunia ni satu kilang je yang besar di China. China tu pun kalau boleh dia nak turun, dia nak gedakan. Dia punya penduduk dia 1 bilion lebih. Kita penduduk Kuantan 250 juta, 250 ribu. Sekali kena tsunami 250 ribu lesat. Ini dia nak buat kilang sini. Tuan-tuan, saya nak ajak kita meningkatkan kesedaran kita. InsyaAllah satu hari kita akan datang semula nak mendengar kepada tuan-tuan bahawa kilang ini adalah sangat bahaya. Dia kata tak apa, kita akan tanam dalam-dalam. Siapa sangka manusia merancang, Allah merancang, tiba-tiba meletup di tengah lautan dekat dengan Jepun. Sampai tergoncang dia punya nuclear energy dia. Pecah, meletup. Tuan-tuan, udara dia naik. Kita bersyukur kepada Allah, angin tak tiup ke kita. Angin tiup sampai ke mana? Sampai ke Amerika. West Coast of America. Sampai ke Florida. Daripada Jepun, angin tiup sampai ke Florida. Tetapi nasib baik orang Amerika kata dia punya konsentrasi dia belum lagi sampai ke tahap bahaya. Tetapi satu hari kalau kau banyak. Dan penyakit ini akan membunuh manusia dengan jangka masa yang panjang. Seperti mana di Chernobyl, sekarang di Jepun, dan ini dah bawa kilang itu. Ada satu saja di dunia, di China. China tak mau, Australia tak nak. Bawa ke Pulau Pinang, tolak. Bawa ke Perak, tolak. Bawa kemari. Dan bawa ke sini, kita oleh kerana tak ada kilang nak datang ke Pahang, kita terima. Terima untuk RM1, RM2 punya keuntungan, kita meletakkan taruhan dia ribuan, puluhan ribu rakyat yang semuanya beragama Islam daripada Cendor sampai ke Kuantan adalah dalam keadaan bahaya. InsyaAllah kita akan datang sekali lagi. Saya minta lepas ni kita akan edarkan benda ni. Bukan, saya ni datang ni bukan dengan nawaitu kita duki, dia buat duit. Tak. Dengan niat fi sabilillah lillahi ta'ala, nak menjedah pada tuan-tuan supaya kita menolak benda yang memungkinkan kerosakan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dari segi zuriat kita. Dia punya kadar penyakit kanser adalah amat tinggi. Dan dalam apabila kilang ini zahir nanti, tentulah dia orang akan kata don't worry, don't danger. Sekarang tak ada danger, tapi satu hari esok jaga. Jadi itu saja saya bersyukur kepada Allah SWT. Dapat lagi sekali lagi Pak Zee, Wali, dapat sekali lagi bersama dengan tuan-tuan. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam keadaan yang lain. Dan saya suara ni okey semua tak? Duit banyak? Duit tak ada? Saya pun tak ada duit juga. Peruntukan gajah pun tak ada. Tapi insyaAllah saya akan beritahulah ke Pak Zee. Saya akan menyumbang sedikit fisabilillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.